kan. Di antara apa yang disebut oleh Prof Gomez di peringkat awal, Profesor Gomez, dia dakwa dia telah menulis email kepada Tan Sri Abu Zahar Ujang, telah tulis email meminta supaya siasatan dilakukan dan minta supaya mesyuarat dilakukan, dan email tu tersebar di media. Ada email permohonan kepada Tan Sri Abu Zahar sekitar bulan November ataupun Disember. Jadi itu yang pertama. Ada permintaan dan tuntutan untuk bincang selesaikan kemelut ini, tetapi jawapan yang ini masalah yang saya fikir wayang yang pelik. Banyak pihak yang terlibat masuk dalam frame, terlibat dalam isu ini. Email tak dibalas oleh Profesor Abu Zahar, oleh Tan Sri Abu Zahar, dan sebaliknya katanya tak ada email pun, tak dapat apa-apa sebarang laporan. Akhirnya bukti itu terdedah dalam media. Ada email dihantar kepada Sekretariat Badan Penasihat Pencegahan Rasuah, memang ada minta untuk siasatan dibuat. Itu yang pertama. Sehinggalah Profesor Gomez letak jawatan Disember ataupun November. Dah letak jawatan setelah isu ni diketengahkan. Penjelasan yang diberikan oleh Tan Sri Azam kepada lembaga penasihat, isu ni 2 kali, saya dengar 2 kali dan tuan-tuan juga dengar 2 kali. Dengan yakinnya Tan Sri Abu Zahar sebut dia bersetuju dan berpuas hati dengan penjelasan Tan Sri Azam Baki bahawa akaun itu digunakan oleh adiknya, bukan dia punya akaun. Bukan dia punya akaun dan bukan pemilikan dia. Okey, itu satulah, kata Tan Sri Abu Zahar. Esoknya ataupun beberapa hari lepas tu, siaran penjelasan kepada media yang dibuat oleh Tan Sri Azam sendiri mengulangi perkara yang sama. Semua orang dengar penjelasan itu, perkara yang sama. Akaun itu, ya, akaun saya, tapi bukan milik saya. Saham tu milik adik saya. Ini 2 dah kenyataan yang jelas. Kemudian selang beberapa hari lepas kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Abu Zahar, sebagaimana disebut oleh Dr. Sahul tadi, jawatan kuasa lembaga penasihat menyebutkan kami tak pernah bersetuju dengan kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Abu Zahar. Apa yang berlaku sebenarnya ni? Apabila jawatan kuasa 6 orang tak bersetuju, artinya salah satu pihak adalah menipu dan penipuan yang jelas. Tapi isu ni didiamkan terus. Sebab tu saya sebut tadi, isu di dalam isu. Ada banyak pelanggaran, ada banyak perkara-perkara yang tidak beretika berlaku di situ, tapi kerana isu ni terlalu besar, orang tak ada masa nak membincangkan siapa yang menipu ni. Sama ada 6 orang ni telah mengkhianati Tan Sri Abu Zahar ataupun Tan Sri Abu Zahar telah menipu di atas nama mereka. Yang mana salah satu daripada perbuatan ni sangat tidak beretika, dan siapa yang buat kesalahan ini tak layak jadi pengerusi. Dia tak layak untuk terus jadi pengerusi. Jadi isu tu dah tertinggal dah. Tadi kita sebut di awal, apa sahaja yang berlaku kepada Tan Sri Azam Baki, di situ terdapat kesalahan. Dan yang kedua, kita juga ada sebut di sini, apa sahaja situasi salah satu pihak, sama ada Tan Sri Abu Zahar ataupun 6 orang jawatan kuasa, telah melakukan kesalahan tipu dah di sini. Itu yang kedua. Saya tak tahu ketika keadaan sebegini, ketika isyarat-isyarat menunjukkan tak baik sebenarnya, ada sesuatu yang tak kena. Saya tak tahu sama ada ini parti yang dimaksudkan oleh Dr. Sahul ataupun tak. Saya tak tahu bagaimana PAS boleh masuk dalam frame sebagai parti politik pertama yang kata berpuas hati dengan penjelasan Tan Sri Azam. Ini yang ketiga. Parti politik. Baiklah, ia parti politik, parti komponen yang membentuk kerajaan. Tapi berpuas hati. Ini mengulangi skrip yang sama. Saya lama tak menyebutkan tentang PAS, tapi ini sangat mengecewakan. Ia mengulangi skrip sama apabila Tuan Ibrahim sebut dahulu berpuas hati dengan penjelasan 1MDB. Sekali lagi, Taqiyuddin pula kali ini, Dato' Seri Taqiyuddin pula menyebutkan berpuas hati dengan penjelasan. Selang beberapa hari setelah isu ini menjadi panas, setelah SC membuatkan kenyataan walaupun itu akaun dia digunakan oleh orang lain adalah kesalahan, ada sedikit pembetulan kerajaan pendapat daripada PAS, sebenarnya berpuas hati kerana dia telah tampil ke hadapan memberi penjelasan. Belum tentu dia salah ataupun tak salah. Saya agak terkilan lah kenapa PAS perlu meletakkan diri dalam keadaan itu. Kalau ada satu parti yang perlu bertanggungjawab adalah UMNO. UMNO sebagai pimpinan besar kerajaan ketika ini. PAS tak ada tanggungjawab moral pun untuk menanggung beban Tan Sri Azam Baki. Tapi mereka meletakkan diri dalam keadaan nak tanggung beban Tan Sri Azam. Seterusnya lagi, 3 orang timbalan pengarah tadi disebut juga oleh oleh Dr. Sahul, keluarkan kenyataan dakwaan terhadap Tan Sri Azam bersifat politik untuk membalas dendam.
Kalau 3 orang timbalan pengarah keluarkan kenyataan begini, macam mana kita nak percaya yang institusi ini akan bersifat bebas untuk menyiasat Ketua Pesuruhjaya mereka? Integriti daripada awal telah tercabar. Mereka tak mampu untuk membuat penyiasatan yang adil. Dan kemudian macam yang disebut oleh Dr. Abu, tarikh 18 dan 19 hari bulan 1, dua kenyataan daripada Suruhanjaya Security yang kita pun tak tahu mana satu yang betul. 18 kata tak ada maklumat yang konklusif. 19 pula kata dah konklusif dah. Memang akaun tu dia punya, bukan akaun orang lain. Dan selepas itu kata Perdana Menteri, Perdana Menteri kata jangan panjangkan isu ni, jangan polemikkan isu ni, ikut sahaja keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya Security dan penyiasatan yang dibuat oleh SPRM. Kita dah sebut tadi, SPRM dalam kes ini tidak berada dalam situasi yang baik untuk menyiasat Ketua Pesuruhjaya. Setelah 3 orang timbalan pengarah membuatkan kenyataan sokong daripada awal. Dah tidak dah. Dan Perdana Menteri minta untuk kita terimalah keputusan penyiasatan yang dibuat oleh Suruhanjaya Security. Tapi masalahnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua yang dengar, macam mana kita nak terima? Cuba Abang Asad, macam mana kita nak terima? Setelah Tan Sri Azam Baki buat pengakuan yang akaun itu digunakan oleh adik saya. Setelah Tan Sri Abu Zahar Ujang buat kenyataan, aku dengar daripada Tan Sri Azam Baki yang kata akaun itu digunakan oleh adik dia. SC kata kita dapat keputusan yang konklusif. Dia yang berkuasa dan menguruskan akaun itu tanpa kawalan daripada orang lain. Jadi macam mana? Tolong Abang Asad, macam mana kita nak percaya perkataan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security dalam kes ni? Atas dasar apa kita nak terima kenyataan ini? Cuma yang lebih membimbangkan saya, yang sangat membimbangkan, saya sebut dalam Facebook minggu lepas, situasi yang sangat berat apabila kalau ada mana-mana badan penguat kuasa dituduh dengan tuduhan salah guna kuasa, rasuah, kerosakan, integriti dan sebagainya. Situasi yang sangat membimbangkan apabila orang ramai takut untuk mengadu, kerana apabila mengadu nanti akan datang segerombolan penguat kuasa pergi serang dan menjadikan pengadu itu sebagai sasaran untuk siasatan dan juga untuk tuduhan. Sebagai sasaran tuduhan dan juga pendakwaan. Kalau situasi ini berlaku, tuan-tuan, negara kita akan hancur. Kalau situasi ini dibenarkan berlaku, negara kita akan hancur. Saya sangat kecewa. Selama ni, bila saya sembang dengan kawan-kawan Arab, saya selalu cakap kepada mereka, kami di negara Malaysia, tak ada siapa yang berada di atas undang-undang secara zahir. Mungkin ada di peringkat tertinggi, mungkin ada di peringkat beberapa industri tertentu, tetapi secara umum tak ada siapa di peringkat lebih atas daripada undang-undang. Polis tak boleh tendang aku di tepi jalan, aku boleh report dia. Menteri tak boleh ambil tanah yang aku punya, aku boleh report dan dia akan dikenakan tindakan. Kita bercakap ini secara bangga kepada orang ramai, tapi saya bimbang isu begini akan meruntuhkan kebanggaan kita selama ini, akan menjadikan negara kita berada pada keadaan yang lain, terutamanya di peringkat tertinggi ini. Kita bimbang kalau orang jadi takut untuk melaporkan, kerana semata-mata kalau hang lapor nanti akan datang ramai-ramai orang akan menyerang. Itu kalau peringkat umum. Tapi isu yang berlaku sekarang yang lebih membimbangkan, bagaimana kalau isu ini berlaku di antara jabatan-jabatan kerajaan? Bagaimana kalau dia berlaku situasi ini di antara pihak-pihak penguat kuasa yang berbeza? Bagaimana kalau SPRM, mungkin betul, mungkin tidak, boleh menggunakan kuasa SC, Suruhanjaya Security, kalau siasat aku buka fail hang, aku jatuhkan hang balik. Bagaimana kalau situasi ini berlaku kepada semua badan penguat kuasa? Polis, jangan kacau SPRM. Hang kacau aku buka hang punya fail. SPRM pula kepada polis, hang yang kacau aku buka hang punya fail. Kalau ini berlaku secara berleluasa, apa lagi yang tinggal kepada negara kita? Ia akan hancur. Ini SPRM yang pegang fail sebahagian orang. Tapi kalau biarkan isu begini, kalau berterusan, bagaimana pula dengan lembaga hasil dalam negeri? Yang boleh mark, yang boleh check akaun setiap orang. Siapa yang berani mengkritik dia akhirnya? Jadi, saya fikir negara kita, semua orang bertanggungjawab untuk berdiri ke hadapan, untuk meletakkan satu tekanan kepada kerajaan, hentikan permainan begini. Tak ada pilihan lain. Tan Sri Azam tak boleh berada dalam kedudukan itu selagi namanya tak dibersihkan, selagi dia tidak disabitkan dengan salah satu di antara dua pertuduhan ini. Sama ada
dia memiliki pegangan saham lebih daripada yang sepatutnya dimiliki oleh penjawat awam pada ketika itu, ataupun dia telah membiarkan orang lain menggunakan akaun perdagangan dia untuk membuat pelaburan. Dia mesti didakwa. Dia mesti dipertanggungjawabkan di antara, sekurang-kurangnya salah satu di antara dua kesalahan ini. Jadi itu yang saya fikir rangkuman apa yang berlaku yang menunjukkan kepada kita banyak isyarat-isyarat yang menunjukkan ada permainan, tapi seolah-olah semua isu ini ditenggelamkan kerana dia sangat besar dan melibatkan banyak pihak.